Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ni kita dapat sama-sama berhimpun dalam rumah Allah untuk kita tunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kita telah hampir kepada penghujung dalam bulan Rejab. Dah hujung dah pun. Hujung dalam bulan Rejab, dan sebentar sikit lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, dan seterusnya kita akan menyambut bulan Ramadan. Bulan yang mana kita bulan beribadah, yang mana kita akan sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu merupakan satu bukti yang nyata bahawa kita boleh buat. Bulan Ramadan itu merupakan satu bukti yang jelas sangat-sangat bahawa kita boleh buat. Kita boleh bangun pukul 5, kan? Bulan Ramadan boleh bangun. Kita boleh tepati waktu. Senang kata, kalau buka tu, contoh buka puasa pukul 7.30, 7.30 malam tu, pukul 6.30 lagi dah balik rumah. 6.30 lagi dah balik rumah, 6.30 lah mandi, siap-siap semua sekali, kemudian tunggu waktu berbuka. Tapi malangnya lepas habis bulan Ramadan tu, 7.30 masuk maghrib, pukul 8 baru balik rumah. Mana ni Ramadan tidak menjadi tarbiyah yang baik untuk kita. Bulan Ramadan satu bulan yang tarbiyah yang paling baik sekali. Menunjukkan bahawa kita boleh buat. Tapi nafsu kita yang menghalang. Sebab itulah bila mana bila mana orang yang berdosa dekat akhirat nanti, dia menyalahkan syaitan atas segala dosa-dosa dia. Mula dia salahkan malaikat. Allah lawan balik. Takkan salah malaikat. Malaikat Raqib Atid pun ada juga malaikat yang memerhatikan Raqib dan Atid ni. Kalau kita ni, kita ada penilaian pertama, ada penilaian yang kedua. Perlu ke penilaian kedua? Tak perlu dah. Penilaian kedua ni bukannya tengok kita, betul tak? Contoh macam kerja dekat jabatan kerajaan. Dia ada penilaian pertama, penilaian kedua. Kalau contoh masa saya dekat pejabat agama dulu, pejabat agama jeli, contoh jeli, yang nilai saya tu qadi. Saya di malam qadi, yang qadi nilai saya yang pertama. Cukup dah sebenarnya. Tapi kenapa perlu pengarah yang jahit yang tak tengok saya kerja tu, dia nilai saya juga? Perlu ke nilai? Tak perlu dah. Tapi kenapa adanya penilaian pertama dan penilaian kedua? Sebab memang manusia ni akan tanya. Dekat akhirat nanti, bila dia dihamparkan kepada dia segala kejahatan yang dia buat, dia akan tanya, tak boleh ni, malaikat tidur. Dua malaikat ni, ada pula malaikat yang memerhatikan. Tak boleh salahkan lah. Tak boleh lah. Lepas tak boleh dia nak salahkan malaikat, dia salahkan syaitan pula. Patutlah selama ni aku buat dosa, ya Allah, ada syaitan hasut aku. Syaitan yang bersalah. Syaitan kata apa? Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak pernah paksa dia pun. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Akan tetapi nafsu dialah yang berada pada kesesatan yang jauh. Jadi maknanya Allah dah sediakan satu platform yang paling baik sekali untuk mentarbiah diri kita sendiri. Dengan adanya bulan Ramadan, dekat bulan Ramadan tu kita boleh baca sehari 20 muka surat Al-Quran. Tapi bila lepas bulan Ramadan, selai pun tidak, setengah pun tidak. Dalam bulan Ramadan kita boleh bersedekah. Dalam bulan Ramadan kita boleh bangun awal. Dalam bulan Ramadan kita menunggu waktu maghrib. Lepas bulan Ramadan, maghrib tak tahu mana.
Dalam bulan Ramadan kita ternanti-nantikan isyak. Lepas isyak awal waktu, tak pernah orang solat isyak awal waktu ni. Ramai-ramai. Biasa sikit orang solat isyak pukul 12 nanti. Pukul 10 lepas habis drama. Ni orang solat isyak pada pukul masuk waktu tu dia solat terus. Kalau boleh jangan solat-solat sunat lah, terus solat isyak. Sebab apa? Terkejar-kejar ke tarawih. Nak katanya bulan Ramadan ni satu bulan yang sangat-sangat cukup dan menjadikan satu platform bagi kita untuk kita jadi yang lebih baik lagi. Baca Al-Quran, waktu zuhur tu kita baca Al-Quran 5 muka, waktu asar tu baca Al-Quran 5 muka, waktu maghrib baca Al-Quran, waktu isyak boleh pula semayang dengan 20 rakaat. Tapi dalam solat tarawih ni bila solat isyak baca panjang-panjang sikit, Allah lamanya solat. Waktu subuh boleh bangun dengan lebih awal lagi, dengan untuk nak bersahur. Itulah platform yang sangat-sangat baik. Sebab apa hidup kita ni tuan-tuan kejap je. Sebab tu saya kadang-kadang kita suruh orang buat baik dengan mengharapkan orang tu buat, kita dapatlah tumpang sikit. Senang je sebenarnya kita nak buat baik dengan cara kita tumpang orang. Tumpang orang senang je. Saya tahu kita kurang mampu untuk nak ada duit nak pergi dekat Palestin tolong orang. Kan? Senang tak kita nak tolong orang dekat Palestin? Kena tiket flight lagi, kena masuk ikut sempadan Mesir dengan Palestin, kena masuk ikut situ, tak boleh direct terus. Nak masuk itu. Jadi macam mana kita nak buat pahala tolong orang Palestin? Wakaflah pada siapa? Ramai. Banyak NGO yang buat kerja amal dekat sana. Salurkan. Kita nak sangat tolong orang dekat Turki sana, macam mana kita nak tolong? Salurkan. Dapat pahala tu. Senang sangat-sangat. Kita tumpang atas orang je. Sebab tu saya adalah bagi tip. Saya ada dekat sebuah masjid tu saya mengajar kitab Iman dan Kehidupan. Buku berkaitan dengan akidah. Al-Iman wal Hayah karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Tapi buku dia tu buku yang menarik sebab dia buat poin-poin 1 2 3 4 5 6 7. Saya tanyalah pada lepas tu saya berbual dengan salah seorang ahli jemaah tu. Dia kata senang. Nak tak dapat pahala mudah? Senang dapat pahala mudah. Cara macam mana? Ada tak Facebook, Instagram, TikTok? Ada. Cuba ambil satu ayat ni je. Satu poin dia, nombor 1. Tulis je pengertian iman tu apa dia. Letak dekat Facebook. Orang baca orang lain dapat pahala tu. Kita mati kat benda tu berterusan lagi. Ni kita mati benda lain dapat dosa ada. Kita mati dekat dalam YouTube, TikTok ni kan orang buat lagu dekat belakang 30 saat je. Lagu belakang lepas tu buat tulisan. Tulis tu, post setiap hari. Bukannya kita kena pergi belajar, ambil buku-buku yang muktabar, buku-buku yang diiktiraf. Macam antaranya buku Iman dan Kehidupan. Dia ada bahagian keimanan sahaja tu ada lebih kurang 50 poin. Ambil satu-satu, sehari satu. Buku dia tebal ni lebih kurang. Lebihlah hampir 1000 poin. 1000 poin yang ada yang kita boleh post dekat dalam Facebook, post dekat dalam Instagram kita ke, TikTok kita ke, dapat pahala. Kita mati gak benda tu kekal. Orang baca, orang tengok, kitab ni, belilah buku ni, beli buku ni, baca ikut mustarak yang kita tunjukkan dekat situ. Dekat Allahu Akbar. Dan dia pun baru ni dia mesej saya, "Ustaz, macam ni boleh ke?" Dia kata, "Okey, cantik ni." Saya ni bukan nak kata sebab saya kurang bab media sosial. Jadi bila ada orang yang lebih dalam bidang media sosial ni, saya suruh buatlah. Saya pun tumpang sekali. Senang je. Nak dapat pahala ni sangat-sangat mudah. Tapi dapat dosa pun sangat-sangat mudah juga. Jadi senang je. Sebab hidup kita singkat je tuan-tuan. Singkat je. Lepas ni kita mati. Lepas mati tu, tu yang panjang tu. Lepas kita mati, tu panjang tu. Yang tu panjang, abadan. Kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sebab tu bila mana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh sahabat dia tilam yang lebih empuk lagi, bola Rasulullah tidur atas tikar ni, bangun-bangun bekah belakang ni. Rasulullah dia tidur dekat atas tikar gitu je. Tikar tinggi sikit pun tidak, rata je. Kita ada bantal kan, bantal hotel dan bintang. Rasulullah tidur rata macam tu je. Jadi pernah ditawarkan oleh sahabat untuk nak buat tinggi sikit, lembut sikit. Apa kata Rasulullah? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Aisyah, isteri Rasulullah, pernah lipat serban letak dekat bawah tikar, bagi tinggi sikit bahagian kepala ni. Bagi tinggi sikit bahagian kepala, macam kita tidur tinggi kepala sedap sikit kan. Lipat serban, letak bawah tikar, bagi tinggi sikit. Rasulullah kata, "Buat apa? Siapa yang ubah sikit tempat tidur aku ni? Sampai susah nak bangun."
Allahu akbar. Gitulah tidur Rasulullah. Tidur kita wallahu a'lam. Tidur kita semualah. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah sedikit perkongsian untuk kita nak beramal dengan cara yang mudah, smart. Sekarang ni memang beramal paling smart sekali. Sebab apa? Ada media sosial. Dulu kita buat satu, dapat satu tu lah. Sekarang ni kita buat satu, sejuta kita dapat. Orang akan tengok scroll Facebook. Kekal dalam tu buat selama-lamanya. Sejuta kita dapat. Dulu kita sebarkan satu ayat, satu dapat. Hari ni kita sebarkan satu ayat, sejuta pahala kita dapat. Orang baca, like, lalu tengok Allah. Ada perkataan Allah, dia sebut Allah. Ada iman, ingat sikit iman. Ingat sikit tak apa dah. Sekurang-kurangnya ada. Dapat juga sejuta pahala. Berterusan sampai bila-bila. Selagi mana Facebook tu ada. Selagi mana TikTok tu ada. Selagi itulah dia akan berterusan. Sebab Allah tak tengok pada keputusan. Allah tengok pada usaha kita. Allah mana tanya, wahai Muhammad, kau gagal ni. Sebab apa? Sebab akhir zaman ni lagi ramai orang bukan Islam. Makin ramai orang yang tak pergi masjid. Kau, wahai Muhammad, kau gagal. Allah tak tengok yang tu. Allah tengok pada usaha kita. Kita buat sebab bagi Allah tak ada masalah pun. Kalau semua dekat atas muka bumi ni kafir belaka, tak masalah pun. Sebab senang je bagi Allah musnahkan je. Dan Allah, bila mana Allah nak musnahkan sesuatu, Allah tak pernah rasa menyesal sikit pun. Sekali Allah nak memusnahkan sesuatu, Allah tak pernah rasa menyesal sikit pun. Apalah aku musnahkan dia, habis. Tak ada orang yang nak sebarkan Al-Quran, tak menyesal pun. Sebab apa? Sebab Allah tak nak kita pun. Kita yang nak pada Allah. Melainkan kalau contohlah kita pukul anak kita, Allah nyesalnya kan. Tapi ingat Allah hapuskan satu kaum tu, tak menyesal sikit abuk pun. Kitalah yang akan menyesal. Jadi mudah sangat-sangat untuk kita nak raih pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ni akan menjadikan kita hamba Allah yang jauh lebih baik lagi. Dan kesan daripada Ramadan tu kita akan bawa pada bulan-bulan yang akan datang. Okay, insya-Allah kita masuk dalam surah Yusuf. Kita masuk dalam surah Yusuf ayat yang ke-77. Sebagaimana yang sebelum ni, kita tengok macam mana pertemuan kali pertama Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan abang-abang dia. Mula-mula kali pertama yang kata dia layan baik-baik. Kemudian nanti kau datang, kau bawa dengan adik kau sekali Bunyamin tu. Tak boleh lah. Engkau 10 orang nak bekalan makanan untuk 12 orang. Tak boleh. Bunyamin kena datang sekali. Kemudian dia pulangkan barang duit dia balik, dia pulangkan balik. Kemudian datang kali yang kedua tu, selepas beberapa bulan, dekat dengan hampir setahun, datang untuk pertemuan kali yang kedua. Datang kali yang kedua tu bawa Bunyamin. Rancangan Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan menempatkan 2 orang abang dia dekat setiap bilik. Dua. Bunyamin dah tinggal seorang. Bila mana tinggal seorang tu, dia kata, Ana Yusuf, aku ni Yusuf. Jangan kamu berduka cita dengan apa yang mereka buat pada aku. Jadi bila mana dia masuk, fala tabatais bima kanu ya'malun. Jangan kamu bersedih, kecewa dengan apa yang mereka lakukan terhadap aku dulu. Dan kemudian letakkan bekas minuman raja dekat dalam beg Bunyamin. Kemudian dicek, spot check, dia cek daripada abang dia 1, 2, 3 sampailah 11, jumpa. Ni dia ni. Jadi dia pun tanya, qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Apa balasan dia kalau kamu menipu? Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaoh. Maka abang dia kata, mereka ni semua berkata, balasan dia pada orang yang berada padanya bekas makanan tu, dialah yang akan dihukum, kami takkan. Dia yang akan dihukum sebab dia yang curi. Kemudian barulah Yusuf dengar yang tu, baru dia buat spot check. Fa bada bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Bila nak check tu, dia check daripada abang-abang dulu. Adik last sekali. Kalau terus check pada adik, nampak sangat ada komplot. Dia check abang dulu. Satu sampai adik. Kadzalika kidna li Yusuf. Nampak ditunjuk. Ni bekas makanan ni, bekas minuman ni. Kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah. Iaitu dia kena ikut kepada undang-undang Allah. Sepatutnya bila mana kecurian itu berlaku dekat Mesir. Kalau tuan-tuan pergi dekat Thailand, bawa kereta, kena beli insurans body sana. Dia tak boleh pakai, tuan-tuan buatlah first party dekat Malaysia sekalipun, tapi kalau pergi dekat Thailand, lalu dia punya border dia tu, kena beli insurans dia.
Sebab apa? Kalau berlaku kemalangan dekat sana, ikut undang-undang sana. Jadi, untuk Mesir ni, undang-undang dia, bagi sesiapa yang mencuri, dia kena bayar ganti rugi sekali ganda. Contoh, dia curi air yang harga RM1. Dia kena pulangkan air itu, kemudian dia kena bayar RM2. Itu undang-undang ataupun konun yang ada dekat Mesir. Tapi berbeza dengan syariat Nabi Allah Ya'qub AS. Abang-abang Nabi Yusuf tak tahu tentang undang-undang Mesir. Dia cuma tahu syariat Nabi Ya'qub. Sebab tu dia kata, apa balasan dia? Qalu fama jaza'uhu in kuntum kadzibin. Apa balasan dia? Kalau betul, kalau kamu nipu, yang mana ada bekas makanan tu dekat dalam antara korang semua ni. Qalu fama jaza'uhu in kuntum kadzibin. Maka dia berkata lagi, qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uh. Sesiapa yang ada bekas makanan tu dekat dalam beg dia, dialah yang akan dihukum. Jumpa tu kan? Kemudian barulah bila Nabi Allah Yusuf AS angkat bejana tu, bekas minuman raja ni, ni jumpa ni dekat dalam beg Bunyamin ni, seorang ni. Kita masuk ayat yang ke-77. Saya bacakan 3 ayat dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Qala ma'adhallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah inna idzal lazalimun. Maka bila mana dia tunjukkan, Nabi Allah Yusuf AS tunjukkan bekas minuman tu ada dekat dalam beg Bunyamin. Bila tengok ni, abang ni mengeluh. Qalu, mereka berkata, yasriq, kalau dia mencuri, abang dia sama juga dulu. Faqad saraka akhul lahu min qabl, abang dia Yusuf pun curi juga dulu. Bila Yusuf curi? Dalam riwayat mengatakan, Yusuf ni, Nabi Allah Yusuf AS, dia dijaga oleh mak saudara dia. Dia dijaga oleh mak saudara dia sejak kecil lagi. Lepas habis nyusu tu, dia jaga dengan, yang jaga dia adalah mak saudara dia. Tapi mak saudara dia ni sangat-sangat sayang pada Yusuf AS. Sangat-sangat sayang. Tak ada siapa yang tak sayangkan Nabi. Semua sayangkan Nabi. Orang yang tak kenal Nabi, pasti dia akan sayangkan Nabi. Seperti mana Halimatus Sa'adiyah, yang sayangkan Nabi walaupun dia tak kenal Nabi. Sayangkan Nabi. Jadi mak saudara Nabi Yusuf ni sayang sangat Nabi Yusuf AS. Bila dah sampai satu tempoh untuk dipulangkan balik, Nabi Allah Ya'qub AS dah sampai satu tempoh, dia nak balik Yusuf ni. Mak cik ni mikir, macam mana aku nak sekat Yusuf daripada pergi dekat ayah dia balik ni. Aku nak dia lagi ni. Nak dia teman aku sebab aku suka dia, budak ni baik. Budak ni baik. Nak suruh sambung kontrak lagi duduk dengan aku. Macam mana aku nak buat ni? Dia pun bila mana Yusuf packing barang, dia nak balik Papa datang nak ambil ni. Dia packing barang, mainan-mainan dia tu. Mak saudara dia ni ambil harta dia yang paling berharga, letak dekat dalam beg Nabi Yusuf. Bila mana Nabi Allah Ya'qub AS ni dia nak bawa keluar ni, Nabi Yusuf ni dia nak bawa keluar. Dia kata, mana bekas aku ni? Mana harta aku ni hilang ni? Ya'qub, anakmu curi ni. Mana ada anak aku curi? Dia takutlah sebab dia tahu syariat Nabi Ya'qub ni macam tu. Dia pun check, dia buka beg Nabi Yusuf tu, dia buka, dia tengok anak kau curi. Anak kau curi macam mana ni? Mengikut pada syariat kau, dia kena jadi hamba aku selama setahun. Duduk setahun lagi. Tu helah yang pernah digunakan terhadap Yusuf, dan Yusuf guna balik terhadap Bunyamin. Sebab itulah abang-abang dia kata, qalu, mereka berkata, yasriq, kalaulah Bunyamin mencuri, nurung abang dia tu. Faqad saraka akhun lahu min qabl, abang dia curi juga. Bijak tak ni orang-orang Bani Israel. Memang orang cerdik, bijak. Fa asarraha Yusuf. Maka Yusuf pun abang dia ngata depan dia, ngata depan. Yusuf ni curi juga ni. Dia ngata depan. Yusuf pun dalam hati dia. Fa asarraha Yusuf. Yusuf pun cakap dalam hati.
Secara asarra, secara diam dekat dalam hati, fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Dia cakap dalam diri dia sendiri tanpa dia nyatakan dekat lidah dia. Walam yubdiha lahum. Qala, apa kata Yusuf dalam hati dia? Antum syarrum makana. Kau teruk lagi. Main teruk gitulah. Main balah-balah dalam hati lah Yusuf ni. Qala antum syarrum makana. Kau lagi teruk, kau buang aku. Kemudian kau tipu ayah. Kemudian kau jual aku. Kau teruk lagi. Pisahkan anak dengan ayah. Aku curi je. Yusuf sampai sekarang tak tahu bahawa dia curi itu sebab rancangan daripada mak saudara dia. Dia kata, engkau teruk lagi. Antum syarrum makana. Kamu semua teruk lagi. Sebab kamu semua 10 orang komplot untuk buang aku dan jual aku. Kamu teruk lagi. Pisahkan seorang anak daripada ayah. Ni perancangan. Jadi perancangan ni pun pernah dilakukan oleh orang lain terhadap Yusuf. Dan Yusuf gunakan balik perancangan ni untuk adik dia. Wallahu a'lamu bima tasifun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Ayat yang ke-78. Qalu, maka si abang-abang ni mikir balik, ya Allah, kita dah janji dah dengan ayah. Kita akan janji sumpah pasti akan bawa balik Yusuf ke pangkuan Nabi Allah Yaqub alaihi salam, kecuali illa an yuhata bikum, kan ayat dia. Illa an yuhata bikum. Kecuali kalau kamu dikepung oleh musuh saja. Tapi sekarang ni kita bukan dikepung oleh musuh. Ni sebab kes curi ni. Maka dia pun mikir-mikir balik, tak boleh ni. Macam mana aku nak hadap muka ayah aku? Aku dah bersumpah dengan nama Allah. Sebab walaupun mereka macam ni, tapi mereka tahu bahawa tentang kewujudan Allah, kekuasaan Allah, ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana bersumpah. Maka dia pun kata kepada menteri ni, qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai menteri yang mulia. Wahai menteri yang mulia, innalahu, sesungguhnya bagi dia ni, iaitu Bunyamin ni, dia ada ayah, bukan ayah dia, ayah Bunyamin tu. Nak tunjukkan betapa rapatnya hubungan antara anak ni dengan ayah dia. Innalahu, sesungguhnya bagi dia tu aban, ada seorang ayah, syaikh. Syekh ni kita panggil tok syekh ni tua. Syekh ni orang tua sebenarnya. Syekh tu orang tua. Tapi kenapa kita panggil orang dengan syekh tu? Kenapa panggil syekh? Sebab orang tua ni biasanya kita hormat. Kan? Apa yang tua dihormati, yang muda disayangi. Orang tua ni biasa kita hormat dia. Jadi sebab itulah gelaran syekh adalah gelaran hormat. Tapi orang dulu syekh ni orang tua. Sekarang ni bahasa bila panggil syekh, jangan kita rasa kita tua. Maknanya orang tu hormat kita. Balas balik, ya syekh. Balas balik. Kalau saya duduk kat jabat agama, kalau pergi kat jahit ada mesyuarat, orang panggil syekh meh. Syekh. Saya balas balik syekh. Sebab dia hormat kita, kita hormat balik macam assalamualaikum, waalaikumsalam yalah. Jadi kalau sini tuan-tuan dah tahu maksud syekh ni, tiba-tiba orang panggil tuan-tuan syekh, jangan rasa tua. Dok, orang hormat. Tapi yang ni dari sudut bahasa maksudnya tua. Sesungguhnya bagi Bunyamin tu dia ada ayah yang syaikhan, yang tua, kabiran, sangat-sangat. Tua sangat-sangat. Bayangkan Nabi Yusuf umur 60 dah masa ni. Kalau Nabi Yusuf umur 60, abang dia umur berapa? Kalau abang dia umur tu, ayah dia umur berapa? Bayangkanlah umur berapa. Sebab itulah abang dia kata, innalahu aban syaikhan kabira. Dia ada ayah yang sangat-sangat tua. Nabi Yusuf dilantik sebagai seorang nabi yang kata walamma balagha ashuddahu ataina hukman wa ilma. Sebelum digoda oleh Zulaikha tu, masa tu dikatakan riwayat umur Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika itu umur lebih kurang 35 tahun. Ada riwayat mengatakan 40. Tapi jumhur mengatakan 35. Ikutlah 35 ke 40 ke. Kemudian dia dipenjarakan selama beberapa tahun. Kemudian dia cuba untuk keluar, tak boleh lagi, masuk lagi penjara selama beberapa tahun. Bayangkanlah, tambahlah, ambil 10 tahun lah contoh. Dah kalau 33, 35, 45. Kemudian akan datang kepada mereka semua ni 7 tahun yang segar. 7 tahun dah habis dah, ni 7 tahun kemarau. 7 tahun yang segar tu 45, 52. Kalau tambah lagi ni sikit ni, lebih kurang hampir 60 tahun.
Kita anggarkan umur Nabi Yusuf masa ni lebih kurang 55 tahun ke atas. Tua lah. Nabi Yusuf umur 55, maknanya ayah dia umur berapa? Tua sangat-sangat. Sebab beza Nabi Allah Yusuf AS ni dengan abang dia ni bezanya lebih 10 tahun. Beza umur Nabi Yusuf dengan abang dia lebih 10 tahun. Abang dia ada 10 orang. Takkanlah setahun 2 orang. Setahun seorang, 20 tahun. Lebih 20 tahun dengan abang dia yang paling sulung sekali. Tambahlah sendiri berapa umur dia sebenarnya. Dah tua lah. Jadi bayangkan umur Nabi Allah Yaqub AS masa ni sangat-sangat tua. Sebab tu dipanggil sebagai Abang Syaikhan Kabira. Ayah kami yang tua sangat-sangat. Maka dia kata dia bagi satu ni lah. Fakhudh ahadana makanah. Boleh tak kalau kau ambil salah seorang daripada kami ni sebagai ganti kepada Bunyamin? Sebab dia dah janji dah nak bawa balik. Masa dengan Yusuf dulu, dia bawa keluar Yusuf AS daripada rumah, tak ada sumpah janji. Tapi Bunyamin ni ada sumpah janji. Tak boleh. Sumpah janji ni kena ikut. Jadi dia pun tawarkan, fakhudh ahadana makanah. Wahai menteri, ambillah salah seorang daripada kami untuk menggantikan tempat dia sebagai seorang hamba. Sebab dia kena jadi hamba. Inna naraka minal muhsinin. Sebab apa? Sebab kami nampak engkau ni daripada kalangan orang-orang yang baik, layanan yang baik, dengan bahasanya yang baik, dengan air mukanya yang baik, sentiasa tolong orang, mempermudahkan segala urusan orang. Jadi dia pun minta tolong. Apa kata Nabi Allah Yusuf AS ayat yang ke-79? Qala ma'adallah. Yusuf berkata, ma'adallah, aku memohon perlindungan daripada Allah, an na'khudha illa wa ma wajadna mata'ana indah. Kami hanya ambil orang yang curi je. Yang tak curi kami tak ambil. Mana boleh? Anak kita kena tangkap atas sebab tuduhan dadah, penyalahgunaan dadah. Wahai hakim, hukum saya, anak saya bebaskan. Boleh tak gitu? Mana boleh? Maknanya inna idzal zalimun. Kalau kami buat macam tu, kami ni orang zalim. Sebab tu tuan-tuan, kalau contohlah adalah kawan-kawan kena dakwa dekat mahkamah, kena hukuman. Oh sayang, aku sayang kat kawan ni. Wahai hakim, hukum saya bagi pihak dia. Mana boleh? Ada ke hakim nak buat macam tu? Tak ada. Jadi macam tu jugalah. Sebab tu kata Nabi Yusuf AS, inna idzal zalimun. Kalau kami buat macam tu, kami zalim. Tak boleh lah. Kami hanya, kata Nabi Yusuf, an na'khudha illa. Kami hanya ambil jatuhkan hukuman illa ma wajadna mata'ana indah. Hanya pada orang yang ada barang kami pada dia, yang curi je. Yang tak curi kami tak ambil. Kalau kami hukum juga yang tak curi, kami orang yang zalim. Tapi sekarang banyak ke yang hukum orang yang tak bersalah? Ada juga. Sebab itulah Nabi Yusuf kata, orang yang hukum orang yang tak bersalah ni hukumnya zalim. Saya bacakan ayat ke-80. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Maka tatkala mereka ni maka tatkala istai'asu, mereka dah putus asa dah pujuk macam-macam dah dengan Yusuf. Dia panggil Al-Aziz. Ya ayyuhal aziz. Al-Aziz ni satu gelaran bagi seorang menteri. Bukan menteri itu nama Al-Aziz, tapi gelaran Al-Aziz. Macam apa? Yang masa Yusuf dibeli oleh Al-Aziz. Maka tatkala mereka dah putus asa dah pujuk macam-macam dah dengan Nabi Allah Yusuf AS, dengan menteri itu, dengan menteri ni, tak boleh juga. Falamastai'asu, tatkala mereka putus asa, mereka pun khalasu najiyya. Mereka pun duduk seorang-seorang, duduk kumpul 10 orang ni, najiyya. Mereka bisik. Najiyya ni mana bisik. Sebab itulah bila tuan-tuan kenapa bangun malam-malam ni? Nak bermunajat. Munajat tu bisik. Nak bisik ni biasanya benda yang penting. Bila sebut bisik, maknanya kita-kita je. Nak dengar sikit kita. Kita bisik kan. Macam tu juga dengan Allah. Sebab itulah Allah suka orang yang bermunajat kepada Allah dalam keadaan menyendiri.
Duduk sorang-sorang kan. Kita duduk sorang-sorang, kita menyendiri. Lagi-lagi masa tu klien tak ada. Sedap tak kalau apa? Kalau kita pergi dekat satu kedai tu, klien lain tak ada, kita seorang je ada. Oh, cepat siap makanan kita. Kan? Sedap lah sebab dia akan tubuh dia kita. Bukan nak katanya, oh kalau ramai-ramai ni tak dare Allah nak dengar apa yang kita doa. Bukan gitu. Allah Maha mendengar. Cuma bezanya pada masa tu Allah khaskan untuk kita. Sebab itulah orang yang bangun tengah-tengah malam, kemudian dia berbisik dengan Allah. Dia berbisik dengan Allah, itulah yang paling Allah cinta sekali sebab dia bisik. Bisik ni maknanya kita rapat. Tuan-tuan nak ke bisik pada orang asing? Mana ada kita bisik, duduk sama dengan isteri bisik. Yang macam mana ni yang abang ada masalah sikit lah. Boleh tak? Yang tolong bantu abang. Bisik. Maknanya rapatnya kita dengan dia. Kita bisik dengan dia. Jadi macam tu jugalah. Mereka ni bila mana mereka dah berputus asa, mereka pun khalasu najiyya. Mereka menyendiri dan mereka saling berbisik. Qala kabiruhum. Maka telah berkatalah salah seorang daripada mereka yang paling besar sekali. Paling tua sekali. Kabir. Yang paling tua sekali. Jadi yang dikatakan dalam kisah namanya Yahudza. Namanya Yahudza. Qala kabiruhum alam ta'lamu. Tidakkah kamu ketahui bahawa anna abakum, sesungguhnya ayah kita semua, ayah kamu semua ni, qad akhadha alaikum mawthiqan min Allah. Dia dah ambil dah sumpah janji kita dan diikatkan dengan Allah. Sumpah wallahi wabillahi watallahi min qabl. Ayah kita ni dah ambil dah sumpah janji kita ni dengan Allah, yang mana kita takkan mensia-siakan. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Sebelum tu kita sia-siakan Yusuf. Jadi sekarang ni kita buat pula pada adik dia. Bayangkan, lagi sedih ayah kita. Hari tu dah duk cakap pasal Yusuf sepanjang beberapa tahun ni. Ayat Nabi Allah Yaqub AS ni, dia kehilangan Nabi Yusuf AS, duk sedih sebut Yusuf, apalah nasib kau Yusuf, apalah nasib kau Yusuf. Ni pula hilang pula anak dia yang kedua yang sangat-sangat disayang, iaitu Bunyamin. Dan dalam kisah yang lain, kabiruhum Yahudza ni lah lahirnya keturunan Nabi Allah Musa alaihi salam. Daripada keturunan ni lah. Ada yang kata Nabi Yusuf, ada yang kata daripada Nabi Yusuf AS ni lahirlah Nabi Allah Musa alaihi salam. Ada yang kata kelahiran Nabi Allah Musa AS daripada keturunan Yahudza, abang dia. Sebab menetap dekat Mesir yang paling awal lah. Ada yang lepas tu, ada yang kata Nabi Allah Yushak. Tu daripada Bunyamin. Banyak versi cerita. Tapi benda tu tidak disabitkan, tidak disandarkan dengan mana-mana dalil yang sahih. Cuma Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun AS ni daripada keturunan 10 orang ni, 12 orang ni. Wallahu a'lam. Tapi mestilah mungkin daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan kamu telah mensia-siakan Yusuf dulu. Falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi. Maka apa dia yang orang yang paling tua ni kata, sesungguhnya aku takkan sesekali, lan abrahal, aku takkan sesekali meninggalkan bumi Mesir ni, sebab aku dah janji dah 10 orang, aku dah janji dah depan ayah bahawa akan bawa balik Bunyamin kecuali kalau dia dikepung oleh musuh je. Baru tak apa. Kalau tak apa. Kalau selain daripada tu kena bawa balik. Tapi sekarang ni Bunyamin kena tahan sebagai seorang hamba. Jadi dia pun kata, aku tak akan balik. Kau baliklah, tapi aku tak akan balik. Aku akan tunggu sini, aku akan pujuk menteri sampailah Bunyamin boleh keluar. Falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi. Sampai ayah aku izinkan aku balik. Baliklah. Baru aku balik. Au yahkumallahu li, ataupun Allah telah memberikan keputusan kepada aku. Au yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Dan Allah adalah hakim yang terbaik sekali. Ayat yang ke-81. Irji'u ila abikum faqalu ya abana inna banaka saraq wa ma shahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Maka apa kata abang-abang dia kepada
adik-adik dia yang lain ni, abang itu Yahudza ni berkata kepada 9 orang adik dia, wahai adikku, irji'u, balik. Korang semua balik. Sebab makanan ni kena bawa balik sampai pada ayah. Ayah dia nak makan apa? Balik. Irji'u ila abikum. Balik kepada ayah. Nanti kalau ayah tanya kepada kita, mana Bunyamin? Cakaplah, faqalu. Maka mereka berkata, bila mana dia balik ke rumah, ayah dia kata, mana adik kau ni? Bunyamin mana? Abang kau tak ada, Bunyamin tak ada. Ceritakanlah. Maka dia pun menceritakan, faqalu ya abana. Wahai ayah kami, inna banaka, sesungguhnya anak kau. Bukannya adik dia, anak kau. Sebab dia bukan ngaku adik ni. Dia kata, inna banaka sarak, sesungguhnya anak kau tu Bunyamin tu mencuri. Sebab itulah kalau kita tengok setiap dekat dalam Al-Quran, Allah punya penggunaan tu satu penggunaan yang sangat-sangat tepat. Contohnya ibnaka. Kenapa Allah gunakan ibnaka? Bukan adik dia. Menunjukkan betapa rapatnya hubungan Nabi Allah Yaqub alaihi salam dengan Nabi Allah, dengan Bunyamin, adik Nabi Yusuf ni. Sebab itulah dia dapatkan ibnaka, alif ba nun kaf, dapat. Contoh dalam surah, dalam ayat lain, subhanallazi asra bi abdihi. Abdi, abdun tu satu lafaz yang agungkan Nabi. Dekat belakang tu merujuk kepada Allah, hambanya. Allah letakkan rapat antara Nabi dengan Allah. Dalam ayat itu menunjukkan bahawa betapa rapatnya hubungan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ayat ini digunakan, inna banaka, sesungguhnya anak kau. Rapatnya hubungan Nabi Allah Yaqub alaihi salam dengan Bunyamin. Sarak. Anak kau tu Bunyamin tu curi. Macam kita lah. Kadang-kadang kan mak ayah dia nampak kan, anak ni dia manja dengan siapa? Kan? Anak nombor 1 manja dengan dia, anak nombor 2 manja dengan mak dia. Biasa kita akan kata pada mak apa, pada isteri kita, tengok tu anak awak tu. Kan kita akan gitu kan? Macam saya lah, anak-anak saya 3 orang tu manja dengan saya. Memang isteri saya akan kata, abang tengok anak abang tu. Tengok anak abang tu. Tengok anak abang. Sebab anak saya semuanya manja dengan saya. Memang apa-apa dia akan manja dengan saya lah. Jadi isteri akan kata, tengok abang, anak abang tu. Menunjukkan betapa rapatnya hubungan saya dengan anak saya. Macam tu juga, inna banaka, sesungguhnya anak engkau. Betapa rapatnya hubungan antara Bunyamin dengan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Sarak, dia telah mencuri. Wa ma syahidna, dan tidaklah kami bersaksi illa bima alimna, kecuali apa yang Nabi tahu sahaja. Memang dia suspek. Barang tu ada dekat dalam beg dia. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, dan kami tak tahu apa yang ada di sebalik tu. Tentang perancangan tu kami tak tahulah. Benda yang gaib kami tahu. Kami cuma nampak, kami cuma bagi tahu apa yang kami nampak aja, dan kami tahu bahawa Bunyamin mencuri. Ayat yang ke-82. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Kemudian bila mana kes tu, peristiwa tu berlaku, maka semua orang yang bila mana mencuri, sana tu mencuri tu. Fa'adzana mu'adzin ayyatuhal 'air innahum lasariqun. Kan? Yang orang ni bila mana bekam minuman raja tak ada, dia kata adzana mu'adzinun. Yang muazzin tu panggil, orang tu panggil, ayyatuhal air, wahai orang yang berdagang tu, innahum lasariqun, sesungguhnya kau mencuri. Jadi bila dah kecoh macam tu, semua orang akan tumpu pada kes ni, peristiwa ni. Maka sebab itulah kata abang-abang Nabi Allah Yusuf AS ni kepada ayah dia, kalau ayah tak percaya juga dengan kata-kata kami, was'alil qaryah, tanya orang kampung. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Ayah tanya orang kampung yang ada kat sana. Sebab yang pergi sana ni bukannya keluarga Nabi Yaqub saja. Ramai lagi pergi sebab kemarau ni dia jangkit dekat negara-negara sebelah. Semua kena. Jadi semua pergilah ke. Jadi orang mula viral lah kata, Bunyamin curi. Jadi abang dia kata, was'alil qaryata allati kunna fiha. Wahai ayah, tanyalah pada jiran kita yang pergi ambil makanan kat sana juga. Tanya dia, kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha. Dan ayah juga boleh tanya nanti ada pedagang lalu nanti, ayah tanya. Dengar kata ada kes
curi dekat Mesir tu. Betul ke? Betul, ada orang curi. Dan dia kena tangkap dah tu. Kena hukum dah. Jadi abang-abang dia kata kepada ayah dia, was'al qaryah, tanya orang kampung yang pergi kat sana juga, wal air, dan juga pedagang yang lalu lepas ni, allati aqbalna fiha, yang kami jumpa dekat sana, wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami ni berkata dengan kata-kata yang benar. Dan kita masuk ayat yang ke-83. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Maka sama kata-kata dia terhadap abang-abang dia ketika mana kes Nabi Yusuf AS. Maka dia kata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Dan sebenarnya hanya diri kamu sahaja yang baik, yang anggap nampak betul kamu. Apa kamu pergi ikut syariat kitanya? Tu yang dia marah tu. Dia marah sangat dengan anak dia ni sebab anak dia ni sepatutnya buat apa anak kita buat salah, adik kita buat salah dekat Mesir sana, kenapa mesti dia dihukum dengan syariat kita dekat sini? Sepatutnya kena hukum dengan syariat sana lah. Dengan undang-undang sana. Tu yang marah tu ayah dia ni. Marah sebab tak cerdik. Bila orang tanya tentang apa hukuman dia, cerita hak kita, tak boleh lah. Dia kena cerita hak dia. Okey, pendakwaan baca pendakwaan, baca kes. Okey, baca kes, dia bersalah dan akan didakwa di bawah kanun kesiksaan. Di bawah akta berapa. Kan biasa kan kalau pergi kat mahkamah dia akan sebut undang-undang tempat tu. Bukan tanya orang tu kau nak hukuman mana. Dia tanya hukuman mana, kita ikut dia buat apa. Itulah jadi kurang cerdik sangat ni. Jadi tu yang ayah dia marah. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kamu jangan anggap benda ni baik. Saya tak pun. Kamu salah sebab kamu ikut undang-undang dia. Walaupun dia cuba kata bahawa yang salahnya Bunyamin sebab mencuri, tapi salah juga dia sebab tak cek, tak ikut pada aturan yang betul. Itu sepatutnya ikut hukum undang-undang sana, bukan sini. Fasabrun jamil, maka sabar tu lebih baik lagi lah. Asallah, mudah-mudahan Allah ayyatiyani bihim jami'a. Allah akan mengembalikan mereka semua ni kepada aku. Kenapa bihim? Bihim ni hum, dia ada dua. Satu hu tu seorang, dia. Huma, dia berdua. Hum, mereka bertiga. Jadi kenapa Nabi Yaqub sebut asallah an ya'tiyani? Semoga Allah datangkan mereka bihim, mereka semua ni jami'ah, semua sekali. Siapa dia? Yang pertama Yusuf alaihissalam, yang kedua Bunyamin adik dia, dan yang ketiga abang dia Yahudza yang tak nak balik tu. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan kita tutup dengan ayat yang ke-84. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa bayaddat aynahu min al-huzni fa huwa kadhim. Maka dia pun berkata, wa tawalla anhum. Maka Nabi Allah Yaqub alaihissalam setelah dia melete tu, dia pun paling. Wa tawalla anhum. Maka dia pun berpaling daripada anak dia yang 9 orang dekat belakang tu. Wa tawalla anhum faqala ya asafa. Wa qala ya asafa. Aduhai duka citanya aku terhadap Yusuf, ala Yusuf, ke atas Yusuf. Sebut Yusuf. Ke atas Yusuf. Sebab apa? Sebab memang betul lah abang dia ni cuai. Ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainah. Maka dia menangis berhari-hari, dia menangis sampai mata dia putih, buta. Jadi yang tuan-tuan tengok cerita Piramli tu, Piramli cerita apa tu? Allahu Akbar. Yang sampai dia menangis terkenangkan isteri dia yang datang, ibu mertuaku. Kasim Selamat tu, ibu mertuaku tu. Ibu mertuaku tu dia datang jumpa dengan Kasim Selamat ni, dia bagi tahu bahawa bini kau mati. Mati tu menangis sampai buta. Sebenarnya kalau kita banyak menangis, memang lama-lama dia akan boleh bawa pada buta.
Maknanya baguslah P. Ramlee ni. Dia buat cerita dulu masa saya tengok cerita P. Ramlee tu. Cakap apa menangis sampai buta. Mana ada menangis sampai buta? Dululah masa saya kecil-kecil duduk kat Johor dulu. Masa sekolah rendah dulu. Tengok cerita P. Ramlee kan, buta. Saya dalam hati mikirlah, betul ke menangis sampai buta? Bila dah besar ni, baca yang ni, oh betul rupanya. Bila mana keluar banyak sangat air mata, stres dekat mata kita sehingga menjadikan buta. Tapi boleh ke nangis sama macam tu sekali? Macam mana? Nabi kata jangan meratapi. Jangan meratapi, jangan sedih-sedih, tak bolehlah sampai macam biasa orang-orang kampung kan. Bila matinya suami tu mati, isteri dia nak siung suami dia. Cakap tu jangan nangis tu. Lepas tu takkan nak suka. Mati dah. Abang mati dah bang. Sukanya abang mati. Takkan gitu, biarlah dia nangis. Dia kata sebab apa? Sebab nyeksa mayat. Tak seksa mayat tu. Tuan-tuan, kalau suami mati, nangislah sepuas hati. Tak ada masalah pun. Nak nangis banyak mana sekalipun, isteri mati, laki nak nangis, nangislah. Tapi berapa lama nangis biasa laki? Sekejap ya. Sekejap je biasanya. Tu masalah itu. Perempuan nak nangis, nangislah. Tak ada masalah pun sebab itu fitrah kita. Kita ni ada rasa sedih. Nak nangis, nangis. Sebab apa? Nabi Yaqub nangis sampai buta. Cuma yang tak bolehnya, manahaitukum anil buka. Kata Nabi sallallahu dalam sebuah hadis, manahaitukum anil buka. Aku tak larang kamu menangis. Tak larang pun. Nabi tak pernah larang menangis. Cuma yang Nabi larang, wa innama nahaitukum an sautaini ahmaqain. Tapi aku larang untuk kamu menangis sampai kamu keluarkan dua suara yang sangat-sangat Allah larang. Jangan menangis sampai keluarkan sautain ahmaqain. Dua suara yang Allah larang. Yang pertamanya sautun indal farah. Suara ketika mana kita suka. Tuan-tuan nak suka-suka? Boleh. Tuan-tuan nak ketawa, tengok Maharaja Nak Merah, tengok. Nak suka ketawa lah. Memang kita ada rasa geli hati. Ketawa lah. Takkan tengok lawak gitu. Macam mana dia nak buat lawak lagi? Tak ada seorang ketawa. Krik gitu je. Ketawa lah. Tak ada masalah. Yang penting, jangan sampai kita ketawa tu, kita lupa pada Allah. Tak salah nak ketawa lah. Cuma jangan sampai ketawa tu, kita keluarkan suara ha-ha-ha yang tak boleh kan. Boleh lah. Tahu sikit, tepuk tangan. Contoh tengok Sepatu reunion kan. Kalau tuan-tuan pergi yang live tu, dia buat lawak tu, ketawa sikit, tepuk tangan lah. Jangan, ustaz kata tak boleh ketawa sangat ni. Orang yang ketawa ni hatinya mati. Ketawalah sikit-sikit. Support lah dia. Dia kan hiburkan kita juga kan. Tepuk tangan. Cuma jangan ha-ha-ha sampai keluar suara yang Allah tak suka. Dan yang kedua, sautun indat tarah. Suara ketika mana kita bersedih. Nak sedih. Tuan-tuan menangis, nak meraung pun boleh. Tapi jangan keluarkan suara ni. Kenapa Allah hukum aku gini? Yang tu tak boleh. Kenapa Allah buat gini? Kenapa? Yang tu tak boleh. Tuan-tuan nak nangis 1000 tahun pun nangislah. Tapi jangan sampai keluar Allahu Akbar, aku dah lah tak kerja. Lepas tu Allah pula tarik, Allah pula ambil suami aku. Siapa nak bagi aku makan? Suara tu memang tak boleh. Itulah sautain ahmaqain. Dua suara yang memang tak boleh. Menjerit, melolong sampai keluarkan suara yang kita tak redha dengan ketentuan Allah. Yang tu tak boleh. Tuan-tuan nak nangis. Macam baru ni tok saudara isi saya meninggal. Meninggal dekat Bacok. Dekat Bacok, tak ada baru-baru ni dalam tahun 2019. Lebih kurang lah. Sebelum Covid. Dia meninggal. Lepas tu uruskan jenazah dia. Saya pun pergi untuk solat jenazah daripada awal lagi lah. Lepas tahu mati, terkejut lah dengar dia meninggal. Sebab dia orang yang bau pencin. Dan dia sihat sebenarnya. Mati tu. Tapi bila mana dah siap-siap, okey, panggil lah. Saya antara orang yang siung dia. Menangis juga lah. Biarlah menangis pun. Orang cakap apa cakap lah. Sebab kita tahu. Isteri pun datang siung dia. Kemudian isteri datang. Nak cium kan. Kata, isteri ni. Jangan nangis Jangan nangis. Lepas tu kita nak suruh isteri buat apa? Melompat-lompat. Ketawa suka macam tu. Mana boleh. Nak nangis lah. Tu yang kadang-kadang kita geram juga tu. Dekat suami mati, tak boleh nangis.
Dia boleh nangis. Tuan-tuan nangis 1000 tahun ke, setahun ke, sampai buta mata pun tak masalah. Tapi yang penting, jangan sampai keluarkan suara yang mana kita tak redha. Melolong, kenapa Allah tarik nyawa untuk lelaki aku? Siapa yang nak bagi makan dengan aku? Habislah anak kecil-kecil lagi. Dengan pecingnya tak ada, dengan kedestinya tak ada, duit habis, tinggalkan kami susah macam mana? Keluar yang tu kan. Itulah yang tak boleh. Nak nangis, nangislah. Sebab Nabi Yaqub nangis sampai buta. Okey? Boleh nangis. Hasan Al-Bakri juga berkomentar, ketika ia menangis, aku tidak melihat Allah menjadikan kesedihan ini, kesedihan yang dialami Nabi Yaqub sebagai sebuah aib. Kata Hasan Al-Basri daripada hadis ni, dia kata, aku tidak melihat Allah menjadikan kesedihan yang dialami oleh Nabi Allah Yaqub alaihi salam sebagai sebuah aib, sebagai satu kesalahan. Nangis sama buta mata sebagai satu kesalahan. Tahu? Sebab dia seorang ayah dan dia rasa sedih dengan kehilangan anak kesayangan dia. Macam tu juga kita kalau kehilangan anak, macam arwah kakak saya meninggal tahun 2014. Umur baru 29. Mak saya menangis. Cakap nangis lama nangis. Nangis kan? Tak salah nangis. Sama sekarang kau tengok muka arwah kakak saya menangis juga, teringat menangis, siung tu pun menangis sebelum ditanamkan. Sampaikan dekat liang lahat pun saya angkat dia, saya siung dia, saya menangis lagi. Sebab apa? Kita boleh menangis, tak ada masalah. Jangan larang orang menangis. Okey, boleh menangis. Jadi dia bukan satu benda yang aib. Okay, insya-Allah kita tutup setakat tu sahaja dan kita akan sambung pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-85 pada pertemuan yang akan datang pada hari Khamis malam Jumaat ni. Okey, insya-Allah pada hari Khamis malam Jumaat ni kita akan sambung lagi untuk pertemuan Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan abang-abang dia buat kali yang ke-3. Kali pertama dia suruh bawa Bunyamin. Kali yang kedua dia ambil Bunyamin. Kali yang ketiga nanti kita tengok dalam pertemuan yang akan datang macam mana kisah dia. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-85 ni pada hari Khamis malam Jumaat ni. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.